Yang pertamanya, kita kena kembali kepada perlembagaan. Perkara 1508A menyatakan bahawa hal puas hati yang di-Pertuan Agong, sebab tadi perkara 1501 menyatakan bahawa apabila baginda berpuas hati, keyword dia adalah puas hati. Puas hati. So sekarang ni perkara 1508A menyatakan bahawa isu puas hati yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh dicabar atau dipersoal dalam mana-mana mahkamah atas apa jua alasan. Itu basic dia. Jadi ini menunjukkan bahawa proklamasi darurat yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah atas apa jua alasan. Atas apa jua alasan. Jadi sekarang ini yang pertamanya, walaupun ada undang-undang ini dalam perlembagaan, pasti akan ada pihak-pihak yang cuba untuk mencabar, tapi dari angle yang lain. Mencabar dari segi angle yang lain. Yang pada saya selaku yang adalah sedikit pengalaman dalam bidang undang-undang ini, saya merasakan bahawa walaupun undang-undang itu ada, mereka boleh pergi ke mahkamah, tak ada masalah. Kalau mereka nak juga pergilah kan. Tetapi sama ada kes mereka, tuntutan mereka boleh didengar atau tak boleh didengar oleh mahkamah, itu hal yang berbeza. Faham? Jadi tak kisahlah Anwar Ibrahim ke Khairuddin ke siapa ke yang nak bawa isu ini ke mahkamah, dari apa jua sudut mereka boleh bawa terpulang, hak mereka untuk membawanya. Tetapi di akhirnya nanti mahkamah akan membuat keputusan sama ada mahkamah boleh mendengar ataupun tak boleh dengar permohonan mereka. Jika mahkamah kata tak boleh dengar, maka saman mereka akan ditolak begitu sahajalah di mahkamah, nanti takkan didengar pun. Jadi itulah yang respon saya. Mahkamah yang akan buat keputusan sama ada cabaran-cabaran itu nanti falls under artikel 1508A or not. Sama ada dia boleh dicabar ataupun tidak. So mahkamah nanti yang akan buat keputusan, bukan kita lah untuk membuat keputusan ataupun penilaian sedemikian. Tetapi secara asasnya kita perlu tahu bahawa keputusan Yang di-Pertuan Agong ini tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah atas apa jua alasan. Itu rule number 1. So kalau dia degil, memang salah satu sifat yang perlu ada pada ahli politik ini adalah degil, kan? Jadi kalau dia nak teruskan kedegilan dia dan pergi juga ke mahkamah, silakan, hak mereka untuk berdegil. Tulis memorandum, tulis surat, minta Yang di-Pertuan Agong kaji semula, tarik balik dan sebagainya, kan? Itu semua adalah hak mereka untuk berdegil sebagai ahli politik lah. Jadi sama ada Yang di-Pertuan Agong akan melayan atau tidak, sama ada perlembagaan kita membenarkan atau tidak, jelas keputusan Yang di-Pertuan Agong tak boleh dicabar di mana-mana mahkamah atas apa jua alasan. Jadi kalau misalnya kata mahkamah pun tidak boleh menjadi medan untuk membincangkan hal ini, siapakah Anwar Ibrahim untuk berdiskusi tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong ini, kan? Jadi tapi tak apalah degil, kan? Dan kita perlukan juga ahli-ahli politik degil ini sebagai hiburan. Kita ialah PKP ni kita kemurungan di rumah, kan? Jadi mungkin kita perlu sedikit hiburan. Jadi kedegilan mereka ini mungkinlah boleh dianggap sebagai antara hiburan kita di kala lockdown ini.